Ustaz, seharian dalam hidup Ustaz, bagaimana? Sebagai seorang mufti, saya tidak dapat mengelakkan diri daripada bidang tugas seperti mana yang telah ditetapkan di dalam Akta Pentadbiran Hukum Islam Singapura, AMLA. Di dalam AMLA ada menyatakan bahawa mufti sebagai contoh seorang yang bertanggungjawab mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa. Cuma mesyuarat Jawatankuasa Fatwa sekarang ini diadakan lebih kurang sebulan sekali. Ya. Namun alhamdulillah tugas ke arah ataupun menyediakan persiapan ya sebelum mesyuarat itu dijalankan jauh sebelum mesyuarat diadakan. Jadi alhamdulillah pegawai-pegawai saya di dalam pejabat mufti membantu menerima soalan, menapis soalan, memilih manakah yang perlu dibawa kepada Jawatankuasa Fatwa untuk dibincangkan dalam mesyuarat rasmi. Jadi persiapan-persiapan itu juga perlu dirujukkan kepada saya. Jadi antara tugas saya ialah untuk menyelia dan memerhatikan kerja-kerja yang dibuat oleh pegawai-pegawai saya. Selain daripada itu, hari-hari saya boleh saya katakan 75%, 3/4 diisi dengan mesyuarat. Mesyuarat yang diadakan secara tetap dengan juga mesyuarat yang tidak tetap. Mesyuarat tetap sebagai contoh, pada tiap-tiap hari Isnin pagi, hari pertama dalam seminggu, kami pihak pengurusan Majlis Ugama Islam Singapura yang terdiri daripada pengarah-pengarah kanan dan juga pengarah yang lain mengadakan mesyuarat pengurusan MUIS pada setiap hari Isnin pagi hingga tengah hari. Ya. Kemudian disambunglah dengan mesyuarat yang lain kalau misal kata ada unit-unit tertentu dalam Majlis Ugama Islam Singapura yang perlukan panduan agama dalam mereka mengorak projek yang berikutnya, biasanya akan meminta saya untuk duduk berbincang sekali. Kemudian ada kalanya menyambut tetamu, ya, ada kalanya kata orang itu memberi nasihat kepada unit masjid sebab saya amat memberikan perhatian kepada unit masjid yang mentadbir dan menguruskan masjid-masjid seluruh Singapura. Jadi kalau tidak bermesyuarat itulah melihat email, ya, itu juga mengambil masa yang sangat banyak. Betul, ya, dalam tugas seharian saya. Email ini begitu banyak sehingga kan kalaulah ada hari saya sakit, kalau 2 hari saya tak datang kerja, hari berikutnya saya datang tu, saya kata orang tu, apa bahasa Melayu? Kalau bahasa Inggeris, overwhelmed dengan banyaknya email yang ada. Sebab itu kadang-kadang kalau saya ditugaskan keluar negeri kerana menghadiri seminar ke ataupun program yang tertentu mengambil masa 3-4 hari, ataupun kalau saya sakit untuk tempoh yang agak panjang 3-4 hari, bila kembali kerja, biasanya saya akan menghadapi masalah untuk selesaikan semua email yang ada. Pada waktu itulah nanti akan ada email yang terlepas pandang, ya. Kadang-kadang ada permintaan pihak tertentu sampai lepas 2 bulan, 3 bulan dia akan datang kembali bertanya kenapa saya tak jawab, ya. Sebab email itu terlalu banyak, ya. Dan setiap email itu memerlukan saya untuk kata orang tu mengambil masa, ya, untuk mempertimbangkan permintaan, untuk menyediakan jawapan kalau dalam bentuk pertanyaan. Saya ada punya pegawai yang boleh saya minta bantuan, tetapi ada kalanya email itu perlukan perhatian peribadi saya. Maka oleh itu juga saya tidak mempunyai, kata orang tu, peluang yang banyak untuk berinteraksi melalui platform-platform peribadi saya yang tidak rasmi. Sebagai contoh, itu email rasmi yang perlu saya berikan perhatian, tetapi saya juga berminat ataupun saya rasa saya diperlukan untuk menunjukkan keberadaan saya dalam social media. Media sosial kan, Facebook dan sebagainya. Saya rasa ramai pun yang tahu saya punya Facebook peribadi saya. Tetapi saya tidak punya, kata orang tu, kemewahan masa, ya, untuk berinteraksi lebih banyak dalam social media. Saya tidak punya kesempatan langsung sebenarnya untuk menjawab mesej-mesej yang dihantar melalui social media. Apabila saya meletakkan posting-posting yang tertentu,
apabila ada komentar-komentar dalam bentuk pertanyaan, lanjutan perbincangan, saya rasa kata orang tu terkilan sebab saya tak mampu meluangkan masa untuk ikut serta dalam perbincangan-perbincangan yang ada. Tapi itulah hari saya biasa, ialah mesyuarat 75%, kemudian perbincangan menyelia pegawai-pegawai saya sendiri, termasuklah mengendalikan email yang masuk. Itu mengambilkan masa yang sangat-sangat banyak. Jadi hari yang Ustaz tidak bekerja pula bagaimana? Hujung minggu misalnya. Saya sekarang ini hari di luar waktu kerja, masa di luar waktu kerja, saya peruntukkan untuk keluarga yang pertama, dan juga untuk kata orang tu sumbangan sedikit dalam menyampaikan dakwah di masjid dan juga di tempat-tempat yang lain. Tetapi saya perlu seimbangkan. Pernah dalam tempoh dahulu ketika saya kata orang tu sedang punya tenaga muda, ya, bersemangat untuk menyampaikan dakwah. Saya mengajar di masjid-masjid, menerima undangan ceramah. Kalau hari Sabtu, Ahad tu memang kata orang tu memang saya tak ada di rumah lah. Hari Ahad pernah dalam satu tempoh dahulu, saya mulakan kegiatan saya daripada subuh. Tiap-tiap minggu ada kuliah subuh. Bila kuliah subuh bermakna kita perlu keluar rumah pukul 5 pagi. Lepas kuliah subuh saya sambung dengan kelas pagi di sebahagian masjid, kelas remaja belia. Saya sambung, kemudian tengah hari dipergas kelas hujung minggunya sampai petang. Balik sekejap, tukar baju, terus sambung dengan kuliah maghrib. Sampailah malam baru saya pulang. Begitulah hari Sabtu. Dan begitulah pada sebahagian hari biasa saya, kan? Dari sebelah siang kerja pun, malam saya mengajar di masjid-masjid. Sampailah satu masa, saya masih ingat lagi, dan itu memberikan satu kejutan kepada saya sendiri. Apabila isteri saya ajak duduk berbincang, dia kata, "Abang, macam mana ya anak kita dah 2, ya kan? Tapi abang aktif di luar, menjalankan tanggungjawab, tetapi anak-anak kita yang dah 2 ini perlukan perhatian juga." Jadi waktu itu saya mula menyimak kembali keterlibatan saya, usaha saya, sumbangan saya. Dan saya katakan bahawa saya tidak boleh mengabaikan keperluan keluarga. Sudah tidak boleh lagi sama saya curahkan tenaga, masa saya untuk keperluan masyarakat umum, walaupun itu ada kata orang permintaannya, tetapi mengabaikan keperluan anak-anak. Jadi saya atur kembali sampailah sekarang ini kerana keperluan tugas, ya, sebagai mufti, ada majlis-majlis tertentu yang perlu saya tunaikan undangan. Hari Sabtu, hari Ahad kadang-kadang. Jadi kerana itu saya hentikan semua kelas saya di masjid pada hari-hari biasa. Sebab kita tidak boleh menjangkakan hari apa ada mesyuarat lepas maghrib ataupun sebelum maghrib, ya. Kadang-kadang waktu tugas tu habis jam 6, ya, tapi ada masanya kena mesyuarat sampai maghrib, kadang-kadang lepas maghrib sambung lagi, kan. Jadi semua kelas saya hari biasa saya hentikan. Hari Sabtu hanyalah sesekali kalau ada undangan ceramah saya akan tunaikan, tapi saya letakkan satu syarat bahawa saya tak akan terima tiap-tiap minggu. Saya bataskan sebulan hanya sekali, ya. Kemudian hari Ahad kelas tetap saya hanya 1 di Masjid Darul Makmur. Jadi hari hujung minggu saya itulah dengan keluarga seberapa yang boleh. Kalau tidak ada majlis apa-apa, bersarapan bersama, kadang-kadang keluar bersarapan di luar, kadang-kadang berjalan. Malah ada masanya kerana saya terlalu hendakkan sangat masa diluangkan dengan keluarga, ada masanya sampai saya terlepas pandang, terlupa undangan-undangan walimah pengantin. Jadi saya biasa juga dapat terima, maknanya kata orang tu rasa terkilan sebahagian sahabat apabila memberikan undangan ke majlis perkahwinan, saya tak hadir. Sedangkan diharapkan ni mufti kalau boleh datang majlis kita, kan. Tapi sebab itulah, sebab saya terlalu sangat bila dah hampir ataupun kita merancang untuk hari hujung minggu, bagi saya satu masa yang sangat berharga untuk saya dengan keluarga. Sebab majlis terlalu banyak dengan tugasan sebagai mufti. Itulah kadang-kadang sampai tak terperasan ada majlis undangan tertentu yang saya tidak tunaikan. Tapi alhamdulillah dengan keluarga saya, kalau ada masa yang terluang, kita akan keluar bersama, menikmati jamuan tengah hari ke malam bersama, kadang-kadang ke tepi pantai, kadang-kadang
kata orang tu ambil angin di taman-taman rekreasi, ya kan. Itu je lah masa yang ada. Kalau cuti sekolah agak panjang, makan angin sedikit. Ustaz, ni tak ada dalam skrip. Apakah makanan kegemaran Ustaz? Terus terang saya katakan, makanan yang paling saya minati ialah sambal goreng. Sambal goreng. Sambal goreng pengantin, sambal goreng hari raya tu yang paling sangat saya minati. Tetapi sekarang dengan sebab faktor kesihatan, itulah makanan yang saya tidak boleh ambil. Jadi kata keluarga, apakah ertinya buat Ustaz secara ringkas? Keluarga ialah kasih sayang. Dan kasih sayang memerlukan pengorbanan masa, perhatian, pengorbanan dan kesanggupan kita untuk mendengar. Bagi saya itu satu perkara yang sangat penting. Dalam tugas seharian saya perlu banyak bercakap, ya, dalam mesyuarat, dalam memberikan jawapan, dalam memberikan bimbingan. Jadi kata orang tu, yalah, kalau orang bekerja ni satu hari dah banyak bercakap, bila balik tenaga nak bercakap dah kurang. Tetapi di situ perlukan pengorbanan dan kesungguhan, kerana keluarga kita juga perlukan ruang komunikasi dengan kita. Isteri sebagai contoh, isteri saya tidak bekerja, seorang suri rumah sepenuh masa. Jadi bila balik, walaupun dah penat bercakap, walaupun dah penat kita perah otak, tapi kita kena siapkan apa benda nanti bila balik saya perlu ada topik nak berbincang dengan isteri pula. Ya, kadang-kadang bila makan dengan kawan-kawan waktu rehat tengah hari, ya, di restoran yang tertentu, tempat makan yang tertentu, kadang-kadang melihat hidangan yang tertentu tu agak, yalah, boleh jadi, sampai itu pun saya rancangkan untuk jadi bahan cerita bila saya balik ke rumah nanti. Cerita tadi siang abang makan ini, cara mi rebusnya lain sikit, ataupun mi gorengnya ada unik sikit. Jadi benda-benda kecil seperti itu saya rasa itulah yang membuat keluarga kita ini keluarga yang utuh. Apabila kita mahu berkomunikasi, apabila kita mengambil berat tentang komunikasi, apabila anak-anak nampak gaya dia ada sesuatu yang dia simpan, kita yang cuba bertanya, ya. Ada masalah ke, macam mana hari ini, ya, apa yang dia seronok hari ini. Jadi kita berikan ruang, kita mengajak anak-anak untuk berbicara. Saya rasa setiap kali saya dapat berbicara, berkomunikasi secara berkesan dengan anak-anak, dengan isteri, walaupun mungkin ada isu-isu yang mengganggu perasaan mereka, walaupun mungkin ada masalah yang sedang dihadapi bersama, saya rasa itu adalah keindahan hidup berkeluarga, ya. Saya bukan seorang yang merasa perlu untuk melarikan diri daripada membincangkan masalah. Sebab bila kita lari, katalah kita tak seronok, balik kerja, benda macam gini pun akan mengganggu perasaan kita nak dibincangkan. Sebab benda, kita merasakan bahawa seolah-olah kita boleh melarikan diri daripada masalah. Tapi sebenarnya masalah itu tidak lari daripada kita kalau tidak ditangani. Ya? Jadi masa, komunikasi, itulah keluarga. Kerana kasih sayang itu memerlukan komunikasi dan juga pengorbanan masa. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya, Ustaz telah pun mempunyai akaun Facebook Ustaz yang tersendiri. Izinkan saya menukis rangkap pantun yang Ustaz coretkan di dinding Facebook Ustaz. Ya? Bukan pantun. Bukan pantun tu? Bukan, kata-kata puisi lah. Kata-kata puisi, maaf. Yang sibuk mempersiapkan jasad, jasad luluh di mamah tanah. Yang sibuk mempersiapkan roh, roh tersenyum menjamah jannah. Ini ada satu susunan kata-kata yang cukup indah, Ustaz, yang lebih bermakna dan mendalam dan mempunyai kiasan-kiasan yang tersirat di setiap barisan ayat. Mungkin ramai yang tersentuh dengan puisi yang Ustaz tuliskan ini dan menekan butang like untuk berkongsi. Adakah Ustaz sejak dari kecil lagi memang suka menulis? Dan mungkin ramai yang kita berbual semasa membuat kajian memang rasakan Ustaz ni memang berkebolehan untuk menulis. Sejak daripada sekolah rendah lagi, menulis tu sesuatu yang sangat saya benci. Saya tak pernah suka menulis. Ya. Antara mata pelajaran yang paling cukup saya rasa berat untuk siapkan ialah karangan ataupun dalam mata pelajaran bahasa Inggeris composition. Cukup saya tak suka. Walaupun maklum balas ataupun komen daripada guru biasa saya terima ialah penulisan saya baik, tapi saya cukup malas untuk menulis.
malah sekarang ini dalam tugasan saya sendiri, saya masih lagi di peringkat, saya rasa saya perlu memaksa diri untuk menulis bila saya perlu menulis. Saya bukan seorang yang bila datang isu ataupun keadaan, situasi di mana saya perlu menulis, saya akan dengan senang hati, secara automatik, secara lancar saya akan menulis. Tidak. Saya masih di peringkat perlu memaksa diri untuk menulis. Itu penulisan esei, makalah dan sebagainya. Tetapi saya juga seorang yang minat berpuisi. Saya tak tahulah ya. Waktu di sekolah dulu, bila dalam mata pelajaran arts and craft, ya kan, di mana para pelajar diminta untuk melukis dan sebagainya kan. Saya tak pernah merasakan diri saya ni punya bakat melukis. Saya tak pernah merasakan diri saya minat melukis. Tetapi bila kemampuan bahasa itu semakin meningkat, saya punya satu kecenderungan sampai sekarang ini yang saya syukuri ialah saya minat melukis dengan kata-kata. Ya, saya tak pandai dan saya tak minat melukis dengan warna, dengan cat, ya. Tetapi saya sangat minat melukis dengan kata-kata. Maka sebab itu tulisan esei saya memang berat nak tulis esei. Tetapi kalau meluahkan sesuatu isi hati ataupun membuat komentar tentang sesuatu isu dalam bahasa, kata orang tu bahasa mirip lukisan, itu sangat saya minat. Daripada saya di sekolah Madrasah Junid lagi, saya menulis sajak untuk simpanan peribadi. Pada awal-awal saya bertugas di Majlis Ugama Islam Singapura, dan ketika saya menjadi mudir guru besar di Madrasah Irsyad, saya ingat ada beberapa potong sajak saya yang diterbitkan di akhbar Berita Harian dan Berita Minggu. Memang saya minat menghantar ke sana. Jadi sebab itu sekarang ini bila saya mendapat, kata orang tu, platform social media, Facebook, saya luahkan minat saya di situlah. Saya melukis dengan kata-kata. Cuma kadang-kadang saya ditanya orang, ditanya rakan-rakan, ya kan. Bila saya tulis tu, dia punya makna terlalu umum, ya kan. Kadang-kadang bahasanya kata terlalu berbunga. Tapi orang tak dapat tangkap apa latar belakang cerita ni, apa yang saya maksudkan. Saya kata begini, saya ni kalau dalam tugasan rasmi, bila saya perlu menulis sesuatu untuk menjelaskan pendirian, saya akan tulis dengan secara yang amat terang sekali. Tetapi saya menganggap bahawa ruang Facebook itu sebagai ruang saya melukis. Setiap yang saya tulis pasti ada latar belakang. Contoh puisi yang anda bacakan tadi kan, tentang mempersiapkan roh dibandingkan dengan orang yang mempersiapkan jasad, ya, yang siapkan jasadnya akan luluh di mamah tanah. Tetapi yang siapkan roh itulah yang akan siapkan kita untuk memasuki syurga dan jannah, ya. Itu ada latar belakangnya sebenarnya. Ada cerita yang tertentu, ada kisah yang tertentu. Tetapi bila saya luahkan dalam bahasa yang saya katakan, itulah lukisan saya. Saya dengan sengaja ingin dia menjadi satu mesej yang boleh bersifat umum. Dan bagi orang yang membaca, dia boleh relatekan ataupun boleh kaitkan dengan isu dia sendiri, dengan masalah hidup dia sendiri, dengan cabaran dia sendiri. Jadi walaupun lukisan itu, kalau saya gunakan bahasa saya lah, lukisan itu sebenarnya ada cerita latar belakang khusus, tetapi bila dihidangkan kepada pembaca, pembaca melihat, dia akan cuba kaitkan dengan apa yang dia lalui dan jadi relevan kepada dia. Dan saya rasa itu adalah cara saya melukis. Itu cara saya melukis. Sama ada orang nak cuba tangkap, jadikan satu teka-teki, ni apa Ustaz cakap sebenarnya ni, apa cerita khusus sebaliknya. Okeylah, kalau cuba mencari jawapan dan anggap itu sebagai satu teka-teki boleh mendatangkan hiburan, menghiburkan hati orang yang membaca, saya rasa itu juga satu sumbangan saya menghiburkan hati orang, ya. Tapi saya dalam melukis kata-kata, saya tidak berminat untuk membataskan cerita saya dalam kata-kata itu. Sebab dia akan menyempitkan pembacaan orang terhadap lukisan tadi. Ya kan? Jadi
Itulah saya dalam social media. Sebab itu dalam isu-isu yang hangat di social media, saya kalau boleh saya katakan sangat jarang sekali saya ikut sertai dalam perbincangan. Sebab bagi saya isu hangat sekiranya serius, dia perlu dibincangkan dalam wadah yang serius. Perlu ada pertemuan, perlu ada perbincangan dengan orang yang khusus yang berkaitan dengan isu tersebut. Tetapi lontaran dalam ruang yang terbuka untuk umum seperti social media dan Facebook, bagi saya tidak berminat untuk membincangkan secara serius perkara-perkara. Sebab dia akan mengundang reaksi yang kadang-kadang keluar daripada batasan kewajaran, kerana yang ada di situ penontonnya daripada berbagai kefahaman, latar belakang, persediaan. Mungkin ada sebahagian orang tu ingin ikut serta dalam perbincangan tetapi persediaannya tidak ada. Jadi itulah saya. Facebook adalah galeri lukisan saya sebenarnya. Tadi Ustaz katakan antara unit-unit di Majlis Ugama Islam Singapura, Ustaz lebih prihatin tentang unit masjid, ya. Dan ikon fizikal masyarakat Islam pastinya adalah masjid-masjid yang boleh kita banggakan, ya. Dan dalam konteks Singapura hari ini, masjid adalah institusi pelbagai fungsi untuk melestarikan sebuah masyarakat Islam yang cermelang. Adakah potensi penuh masjid dalam membina masyarakat? Apakah potensi sebuah masjid itu dapat betul-betul membina sebuah masyarakat yang cemerlang pada Pak Ustaz? Perhatian saya yang sangat besar saya berikan kepada institusi masjid sebenarnya terkesan juga dengan latar belakang kehidupan awal saya. Dibesarkan di kampung yang berpusat pada masjid. Masjid Ahmad yang saya katakan. Sebab itu saya sebutkan tadi, masjid itulah tempat kami anak-anak kampung, budak-budak kampung datang setiap hari untuk belajar mengaji. Masjidlah tempat kalau perayaan keagamaan, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, bulan puasa, Hari Raya, itulah pusat kami berkumpul. Jadi itu memberikan kesan kepada saya. Masjid adalah sesuatu yang merupakan bahagian yang sangat besar dalam kehidupan dan diri saya. Jadi apabila kembali setelah pengajian di Universiti Al-Azhar, saya diberikan peluang untuk berceramah, untuk mengendalikan kelas agama di masjid. Itu menambahkan lagi betapa saya melihat masjid merupakan satu institusi yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam membangunkan masyarakat untuk hidup dengan kehidupan yang progresif yang diperlukan dalam menghadapi cabaran. Dan saya dapat melihat sendiri betapa institusi masjid kita telah melalui evolusi yang sangat rancak, yang sangat besar juga. Daripada masjid-masjid kampung yang hanya menyediakan tempat untuk beribadat, untuk sembahyang dengan majlis-majlis syarahan dan ceramah, menjadi sekarang ini satu pusat pembangunan sosial masyarakat. Bukan setakat kelas agama, dan kelas agama pun bukan setakat syarahan-syarahan bila ada majlis perayaan, tetapi hampir setiap hari ada kelas agama. Dan malah kalau kita lihat sekarang, kalau kita perhatikan, kandungan kelas agama yang dijalankan di masjid tidak lagi hanya membicarakan tentang hidup lepas mati, tidak lagi hanya menyebut tentang macam mana nak sembahyang, tetapi menyebut juga tentang kewajipan ilmu, tentang keperluan masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya tahan, membangunkan keupayaan ekonomi kita. Itu sekarang ini sudah menjadi naratif keagamaan juga yang disebut dalam khutbah, dalam kelas agama, dalam bengkel-bengkel yang diadakan di masjid. Masjid sekarang menjadi pusat untuk membantu masyarakat yang memerlukan, membangunkan keupayaan kehidupan sosial. Masjid-masjid kita sekarang menggajikan Social Development Officer ataupun pegawai pembangunan sosial untuk melihat keperluan mereka yang masih lagi menghadapi cabaran ekonomi keluarga dan sebagainya. Masjid sekarang ini menggajikan Youth Development Officer, pegawai pembangunan belia, di mana kita melihat penyertaan belia kita semakin rancak di masjid. Kalau saya masih ingat lagi waktu kita di kampung dulu, anak-anak kecil datang belajar mengaji. Bila dah remaja dah tak datang masjid lagi. Nanti dah tua-tua baru nak datang masjid. Tapi sekarang ni alhamdulillah, yang remaja yang tak pernah rasa selesa dengan masjid pun sekarang merasa alhamdulillah masjid itu sebahagian daripada kehidupan mereka. Mesra belia. Jadi saya melihat bahawa memang dalam
sudut agama, masjid itu ialah pusat pembangunan masyarakat, bukan pusat ibadat semata-mata. Dan inilah yang kita berjaya kembalikan, peranan masjid dalam masyarakat. Cuma yang saya melihat ialah bagaimana kita membimbing masyarakat untuk tidak merasakan bahawa semakin mereka itu dekat dengan masjid, mereka seharusnya semakin jauh daripada masyarakat yang lain. Saya rasa itu perlu kita tangani, ya. Saya hendak, dan saya rasa itulah yang diajar oleh Islam, bahawa semakin masyarakat ke masjid, semakin terbuka sikapnya dan semakin dia merasakan bahawa dia bertanggungjawab dan berkewajipan sebagai orang Islam untuk ikut serta dalam kehidupan yang lebih besar, masyarakat yang lebih besar, negara dan sebagainya. Dan itulah alhamdulillah yang sedang diorak-langkah, itulah laluan masjid yang sedang kita tuju sekarang. Dan kalau masyarakat dapat ikut serta, insya-Allah masjid akan menjadi pusat membangunkan masyarakat dan berperanan malah dalam masyarakat yang lebih besar dan juga dalam kehidupan negara. Satu hala tuju yang cukup baguslah pada pendapat InsyaAllah. saya. Ustaz, di Singapura ni ada tak masjid yang menjadi kegemaran Ustaz? Dan mengapa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Masjid-masjid yang ada kesan dalam kehidupan saya adalah Masjid Ahmad, Yes, yang pernah saya membesar di situ, pernah saya jadi pengerusi pun di Masjid Ahmad. Selama 3 penggal kan Ustaz? Lebih kurang begitulah saya ingat. Sehinggalah masjid itu berjaya kita bina kembali daripada keadaan yang sangat uzur dulu. Sehinggalah pada waktu itu bila siap sahaja masjid bangunan yang baru, saya pula kebetulan perlu melanjutkan pelajaran di Birmingham, England. Maka saya lepaskanlah jawatan sebagai pengerusi. Masjid Darul Makmur, Yishun, ada kesan yang khusus, iaitu itulah masjid pertama saya berpeluang untuk menyampaikan dakwah bila saya baru pulang daripada Mesir. Masjid Sultan, kerana itulah masjid yang biasa kami pergi sepanjang saya 6 tahun menjadi pelajar di Madrasah Al-Junaid. Itulah masjid tempat kami bermain, sembahyang, salat Jumaat, ada majlis di situlah kami. Tapi tak adalah masjid yang khusus, maknanya yang paling saya minat sekarang tu tidak adalah. Ada pada pendapat Ustaz, masjid-masjid di Singapura ini boleh tak dijadikan contoh sebagai contoh yang baik di peringkat rantau ini ataupun antarabangsa? Saya rasa bukan boleh, tapi sudah. Sudah, ya. Kalau ikut kepada kerjasama kami di peringkat serantau, melalui wadah MABIMS, ya, mesyuarat Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kita dapat lihat bahawa pegawai-pegawai pentadbir masjid, pegawai-pegawai majlis agama di sebahagian negeri di Malaysia, di sebahagian wilayah di Indonesia, mereka datang ke Singapura untuk belajar bagaimana kami mentadbir masjid, bagaimana kami bangunkan masjid sebagai sebuah institusi yang begitu hidup dan dinamik dalam tengah-tengah masyarakat. Negeri Terengganu, Selangor, beberapa pegawai daripada semasa ke semasa daripada Indonesia datang ke Singapura untuk mempelajari daripada kita. Jadi alhamdulillah dia bukan boleh, tapi memang sudah berlaku. Cuma saya juga menekankan kepada sahabat-sahabat yang di dalam unit pengurusan masjid, begitu juga dengan pemimpin-pemimpin masjid. Seperti mana yang saya katakan, saya berikan perhatian yang besar kepada pembangunan masjid. Sekarang ini saya memperuntukkan satu hari ataupun satu Jumaat dalam setiap bulan untuk bertemu dengan semua pentadbir masjid. Setiap hari Jumaat lepas maghrib, saya ingat sekarang Jumaat yang ketiga ataupun Jumaat yang kedua setiap bulan. Jadi di situ saya ambilkan kesempatan untuk mengajak pemimpin masjid, pentadbir masjid untuk membangunkan masjid sebagai sebuah institusi yang bukan cemerlang fizikalnya. Sebab saya katakan dan berulang kali saya ingatkan pada pemimpin masjid, masjid itu bukan bangunannya, masjid itu bukan temboknya, masjid itu bukan bumbung, batu, kayunya. Tetapi yang menjadikan masjid ialah orangnya. Jadi inilah yang harus kita bangunkan. Bila kita membangunkan kepimpinan masjid, kita membangunkan masyarakat yang ada dalam masjid, jamaah masjid, anak-anak yang dihantar ke masjid. Bila kita bangunkan mereka, merekalah yang sebenarnya masjid. Dan itu alhamdulillah menjadi prinsip yang diterima,
yang diusahakan oleh pemimpin-pemimpin masjid yang ada. Alhamdulillah, sebab itu bagi saya masyarakat kita meletakkan kayu ukur. Kalaupun ada orang yang datang masjid merasakan temboknya tidak sesuai, tandasnya ada masalah dan sebagainya, kritikan itu kita terima, tetapi yang patut lebih mengganggu fikiran kita ialah kalau kritikan itu ialah tentang orang yang ada dalam masjid. Kalau orang memberikan komentar mengatakan bahawa jawatankuasa masjid tidak jujur, ataupun program masjid tidak berkesan, ataupun orang-orang yang datang beribadat dan hadiri program di masjid tidak berubah sikap mereka kepada yang lebih baik, saya katakan itu adalah kegagalan masjid yang perlu kita berikan perhatian lebih besar. Soalan terakhir bagi bahagian kedua, sebagai mufti negara, Ustaz juga menganggotai Majlis Presiden Keharmonian Agama. Menurut pendapat Ustaz, apakah penyebab utama yang boleh mengugat keharmonian kaum, bangsa serta agama di sini? Ya. Saya rasa banyak faktor yang boleh menjejas dan menggugat keharmonian agama antara kaum dan bangsa yang selama ini kita nikmati di Singapura. Di antaranya ialah apabila kita ini ingin mendapatkan ruang yang lebih besar dalam kumpulan kita sendiri, kita sehingga tidak mengambil peduli kalau keinginan kita itu sehingga menceroboh ruang orang lain. Maksud saya begini, kita ingin lebih ruang untuk agama kita sebagai sebuah masyarakat Islam. Ya, kita hendak keselesaan untuk beribadat, kita hendak beberapa perkara yang kita tuntut dalam mengenai agama kita ini dapat diberikan ruangnya. Itu kalau kita tidak berhati-hati, kita akan memaksakan perluasan ruang kita sehingga menceroboh ruang orang lain. Satu contoh yang biasa disebut orang ialah tentang betapa masyarakat kita ataupun masjid-masjid kita tidak mempunyai peluang untuk melaungkan azan sekuat masjid-masjid di negara lain. Sebagai contoh di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya. Masjid-masjid kita dibataskan, laungan suara azan itu mengikut kita kata batasan desibel suara yang tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Nah, ini sesuatu yang pastinya tidak disenangi oleh sebahagian orang Islam. Merasakan bahawa itu adalah hak agama kita. Masjid seharusnya diberikan peluang untuk melaungkan azan, sebab azan itu sebagai satu panggilan pada orang untuk datang ke masjid untuk mendirikan solat bersama. Tetapi ini yang saya katakan, kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak meletakkan manakah yang sepatutnya kita berikan keutamaan, manakah yang boleh kita letakkan keutamaan di peringkat kedua, ketiga. Bila kita terlalu mendesak, itu yang akan menyebabkan kita menceroboh ruang orang lain, di mana jiran masjid yang bukan Islam, mereka merasa terganggu dengan laungan azan yang terlalu kuat yang mengganggu tidur mereka waktu pagi, subuh sebagai contoh. Jadi kita meletakkan keutamaan dan kita fikirkan, apakah misi yang lebih penting yang perlu dimainkan peranannya oleh masjid. Masjid menjadi tempat untuk mengajak orang beribadat. Masjid menjadi tempat untuk memancarkan kefahaman kepada semua orang dalam masyarakat, sama ada yang orang Islam ataupun bukan, betapa indahnya agama kita. Laungan azan ialah laungan untuk mengajak. Tetapi kalau sampai dalam satu situasi di mana laungan itu boleh menjadi satu suara yang menyebab orang membenci, maka saya rasakan perlu ada keutamaan yang ada prioritizationnya. Yang lebih penting ialah bagaimana masyarakat dapat dibawa ingin datang masjid. Maka sebab itu, kalaupun azan itu sudah tidak boleh kita laungkan secara nyaring, kita ada banyak program yang lain untuk kita mengajak masyarakat datang ke masjid. Dan alhamdulillah, kita perhatikan tahun ke tahun, jamaah ataupun masyarakat Islam yang mahu ke masjid, walaupun laungan azan sudah tidak sekuat dulu, tetapi makin bertambah. Itu sebenarnya tujuan kita. Bukan bermakna bila kita tidak boleh buat sesuatu yang kita inginkan dalam agama kita, bahawa kita tak boleh buat apa-apa. Kita perlu cari apakah alternatif yang lain, apakah usaha yang lebih bermakna. Tidak menafikan juga bahawa sebenarnya masih ada isu-isu tertentu yang perlu kita cari jalan huraiannya yang belum selesai lagi. Dan kita sebagai sebuah masyarakat perlu bergerak bersama. Kita perlu bincangkan bersama. Kita perlu mencari jalan bersama yang terbaik.
Ya, tidak boleh ada dalam masyarakat kita satu kumpulan yang inginkan sesuatu, mendesak secara terlalu agresif, ya, sehingga memaksakan yang lain perlu setuju dengan hanya pendapat dia sahaja. Kerana kalau itulah pendekatan kita, kita sebagai sebuah masyarakat, kita tidak akan kukuh, kita tidak akan bersatu. Dan bila kita tidak bersatu, masing-masing dengan desakan yang ingin dibuat sahaja, maka isu-isu kita bersama yang belum selesai tidak akan dapat kita selesaikan.